bergabung bersama saya Alice Farhana dalam rancangan Gadis hari ini ingin membicarakan tentang masalah stres yang dihadapi oleh masyarakat kini. Kadang-kadang kita lihat isu ini yang sudah diluaskan memahami tentang topik ini. Telah banyak kes yang berlaku sebab kita kadang tak faham daripada seorang itu gembira tiba-tiba menjadi pendiam. Tetapi hari ini kita ingin membicarakan tentang stres yang membuatkan seseorang itu mengalami kemurungan. Mari kita bincangkan dengan lebih lanjut. Bersama hari ini kita Profesor Atira, Dr. Iman dan Daifina, iaitu salah seorang yang mengalaminya. Tadi kita lihat tentang depresi, anxiety. Mungkin Profesor Atira boleh terangkan latar belakang tentang dua ini secara ringkas dan memahami. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita membicarakan tentang anxiety ataupun kemurungan, bersamaan dekat sini kita boleh katakan ia berkenaan dengan mental ataupun emosi. Maka dalam hal ini, apabila kita bicarakan tentang kemurungan, ia bermula dengan anxiety. Sebagai contoh, apabila seseorang itu mengalami kerisauan yang melampau, keresahan yang melampau, mereka akan membuat satu keputusan di mana mereka akan duduk menyendiri dan tak nak bercakap dengan orang lain. Sampai satu tahap mereka membuat keputusan untuk deaktif semua social media dan kalau boleh tak nak ada perhubungan termasuk dengan ahli keluarga mereka sendiri. Mungkin ketika itu seseorang merasai itu adalah jalan yang terbaik sebab tak nak ada gangguan dan perlukan masa. Adakah betul, Daifina? Macam saya sendiri, benda tu buatkan saya rasa macam saya dah tak nak hidup. Saya rasa putus harapan, saya rasa lost, hilang diri saya yang dulu. So benda tu buatkan saya rasa sedih, murung, dan rasa macam nak duduk dalam bilik je pada masa tu. Dalam perasaan sedih dan bimbang terlampau, dalam tempoh berapa lama sebenarnya bila seorang itu mengalami kemurungan tu, doktor? Ia juga bergantung kepada tahap ketahanan seseorang itu dan kita perlu faham perasaan marah ni semua orang ada dan perasaan sedih ni pun semua orang ada. Dan apa yang menjadi isu sekarang ni adalah bila ia menjadi berlebihan dan berlaku pada tempoh masa yang lama. Sebagai contoh, macam Daifina kata, ia mengalami fasa kesedihan dalam tempoh masa yang lama dan dengan hanya menyendiri dalam bilik. Biasalah kadang-kadang kita rasa sedih, tapi bila kita rasa sedih yang terlampau ni, ia akan buatkan kita rasa macam kita nak duduk seorang-seorang, kita tak nak bergaul dengan orang lain. Dan ada juga yang lebih teruk apabila seseorang tu buat keputusan untuk bunuh diri, buat keputusan untuk mencederakan diri, buat keputusan untuk rasa macam dah tak nak hidup dah. Dan orang-orang macam ni lah yang kita akan bawa untuk jumpa dengan pakar. Mungkin Daifina boleh kongsikan pengalaman sebab tak semua orang melalui fasa ini. Bila Daifina melalui kesedihan melampau, bagaimana keadaan Daifina ketika itu? Saya mengalami fasa kemurungan ini daripada tahun 2018 sampai tahun 2019. Pada tahun 2019 tu barulah saya jumpa dengan pakar psikologi. Puncanya sebab apa yang saya impikan sebelum ni tak tercapai. Apa yang selama ni saya nakkan sesuatu tu sampai ke satu tahap, saya tak dapat benda tu. So benda tu buatkan saya jadi murung, sedih, rasa nak menyendiri. Dalam masa yang sama juga, terlalu banyak benda yang jadi dalam diri saya yang buatkan saya tak boleh terima kenyataan itu. Setiap individu mempunyai sebab tertentu yang bawa mereka kepada tekanan. Kita ada terima email daripada Encik Haziq di dalam talian yang merupakan mangsa penderaan seksual. Salam, saya Haziq. Saya adalah mangsa penderaan seksual semasa kecil dalam lingkungan umur 4 hingga 5 tahun di rumah pengasuh. Perkara ini memang tak akan dapat dipadam dalam sejarah hidup saya. Kesannya, saya selalu menangis setiap malam sampaikan mengalami kemurungan yang menyebabkan sesi pembelajaran saya terganggu dan perkara-perkara ini sangat mengganggu jiwa. Tetapi apabila saya cuba mencari hidup sebenar, saya dapati sebenarnya adalah cara kita melihat dunia. Saya tak pernah beritahu kepada keluarga saya hanya bercerita kepada isteri saya. Isteri saya lah yang selalu memberi nasihat dan memberi sokongan kepada saya. Kita mungkin tak dapat memandang sejarah hidup kita, tetapi jika kita hanya hidup dalam kemurungan dan tak mengubah hidup kita, kita sentiasa merasakan kita tak berguna
dan hidup ini sia-sia. Jadi, apa pendapat Prof tentang pengalaman yang diceritakan oleh mangsa itu? Baik, pertamanya apa yang dilalui oleh Encik Haziq, saya yakin ramai yang pernah melalui, apatah lagi disebut tentang seksual. Pada pandangan saya, apa yang Encik Haziq katakan, bahawa dia ada tempat untuk meluah dan juga ada isu untuk menasihatkan dia dan beri sokongan kepada Encik Haziq, itu adalah perkara yang baik untuk membantu Encik Haziq itu sendiri. Syukur kepada Encik Haziq kerana mendapat isu yang sangat baik yang sentiasa memberi sokongan dan menerima Encik Haziq seadanya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya yakin apabila Encik Haziq berkongsi kepada kita hari ini, jelas untuk menunjukkan bahawa kita sebenarnya ada peluang untuk berubah dan kita berhak untuk ubah diri kita kepada yang lebih baik. Itu yang saya nampak pada Cik Haziq. Tanya Cik Haziq. Boleh Davina kongsikan tentang pengalaman yang paling teruk Davina alami ketika mengalami tekanan? Masa yang berlaku 2018 tu, saya kerap menangis. Setiap hari saya akan menangis. Dan benda tu menyakitkan bila tengah tidur tak boleh nak tidur. Maksudnya macam saya tengah tidur, tiba-tiba saya akan terjaga sebabkan saya menangis terlampau teruk, ketakutan. Kadang-kadang saya terbangun pukul 3-4 pagi, saya menangis ketakutan. Dan pada masa tu saya sendiri tak tahu yang saya sedang mengalami anxiety, depression atau bipolar dan sebagainya. Saya dapat juga sokongan daripada keluarga, tapi keluarga saya sendiri tak tahu yang saya sentiasa menyendiri dan bidik. So benda tu mengganggu saya even nak pergi kelas. Kadang masa tengah belajar tu tiba-tiba saya akan menangis yang sampai keluar air mata secara tiba-tiba. So benda tu mengganggu harian saya. Saya juga ada dapat mimpi yang dalam mimpi tu selalu suruh saya untuk mati. Setiap hari akan datang mimpi yang sama yang akan suruh saya mati, yang cakap lebih baik kau mati. Masa tu saya dah ada jumpa dengan seorang doktor pakar psikologi. So setiap kali jumpa session rawatan tu kita akan luahkan semua, saya akan ceritakan tentang mimpi tersebut. So bila saya bercerita dengan family saya, diorang macam tak faham. Diorang akan cakap yang ni semua hanya mainan tidur je. So pada akhir tahun 2019, barulah family saya aware dengan benda ni, bawa saya berjumpa dengan pakar psikologi untuk jalankan rawatan. So ibulah yang selalu membawa saya untuk jalankan rawatan ni. Dan lepas session rawatan ni barulah saya rasa lega dan nampaklah perbezaan masa saya mengalami masalah tersebut dengan saya sekarang. Kalau doktor, seseorang itu dah melalui masalah fasa kemurungan berulang kali walaupun sudah menjalani rawatan, adakah ia akan berulang kali? Dan doktor boleh kongsikan tentang cara mengatasi masalah tersebut. Saya suka soalan ini. Adakah penyakit depresi yang telah menjalani rawatan akan sihat sepenuhnya ataupun tidak? Jawapannya adalah kita tengok kepada tahap ketahanan seseorang itu. Ada pesakit depresi yang telah menjalani rawatan, dia terus sihat sepenuhnya. Ada juga yang telah menjalani rawatan tetapi masih di bawah kawalan. Dan ada juga yang tidak menjalani rawatan dan sihat sepenuhnya tetapi penyakit itu datang semula kepada mereka. Sebab tu saya kata dia tengok kepada tahap ketahanan seseorang itu. Dan cara untuk kita mengatasinya adalah dengan rehat secukupnya dan mendengar muzik. Bila kita rehat secukupnya, kita dapat menstabilkan hormon. Dan bila kita mendengar muzik ni juga, muzik kan relax kan. So dia dapat memberikan kesan positif kepada diri kita. Sebagai contohnya, badan kita akan sihat. Dan ia juga dapat mengurangkan kandungan kondisi di dalam badan, iaitu hormon yang menyebabkan stres. Selain itu, kita juga boleh bercakap macam kita meluahkan perasaan kepada orang yang kita percaya. Hari ini juga dia dapat macam bila kita meluahkan perasaan ni, first kita dapat nasihat dan kata-kata semangat daripada mereka. Dalam masa yang sama, ia juga dapat mengurangkan tekanan stres yang kita hadapi. Okey,
Okey, baik, terima kasih atas perkongsian yang diberi oleh Profesor Atira, Dr. Iman, Devina dan Encik Aziz. Dia salah seorang yang berkongsi pengalaman yang dihadapi olehnya. Okey, itu saja talk show kita pada hari ini. Jumpa pada masa akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.